Okay, Assalamualaikum. So untuk video kali ni saya akan tunjuk beberapa lagi extra command untuk buat surface lah. So paling utama pada saya lah, untuk saya loft dengan sweep dengan extrude tu, tiga tu paling utama. Tapi ada juga beberapa case kita akan guna tools-tools tambahan lah. Okay, contohnya kita akan mula, dia command surface duduk dekat sini semua, ataupun kamu boleh cari kat sini lah. So semua construction ni kat sini, dan editing ni dekat atas ni. Okay, so contoh kita akan mula dengan 3 or 4 corner point. Okay, so contohnya kita ada satu curve, satu set of design yang kita buat. So contohnya macam satu, dua. Okay, ni atas. Kemudian saya uh, okay, macam ni dan macam ni lah. So ni ada 4 bucu. So ada 4 bucu, bentuk dia jadi macam tu. Okay, so uh, saya nak ada surface kat sini lah. Okay, so untuk buat tu kita boleh pilih surface from 3 or 4 corner point. So kita pilih corner 1, 2, 3, 4. Enter. Okay, kalau dah 4 dia terus automatic jadilah. Dan then kita tukar shaded. Okay, so kat situ dia akan bentuk curve lah. Dia akan curve lah, silap, surface. Dia akan berbentuk surface. Okay, so yang ni kalau kita lihat dia macam straight sikit lah. So dia akan create based on pucu ke mana lah. So minimum dia 3, maksimum dia adalah 4. Okay, so so awak boleh guna ni kalau ada point lah. Point boleh guna. Okay, kalau kita ada set of line curve macam ni, okay, saya explode lah untuk mudah. Kita boleh guna satu lagi 3, 2 or 4 edge curve. Okay, so contohnya kita boleh pilih 1, 2, enter. So dia akan jadi macam tu lah. 1, 2, enter pun boleh. Ataupun awak nak pilih 3, 1, 2, 3. So dia akan create lah. Dia akan create sendiri. Okay, ataupun 4, 1, 2, 3, 4. So dia akan jadi curve. So kat sini boleh 2, 3 atau 4 edge. Edge itu maksudnya ni lah, bibir ni. Boleh juga jadi macam dalam bentuk surface ni. Let's say kita ada satu lagi set COPY. Saya copy kat sini. Okay, and then katakan saya ada satu design. Okay, saya lukis satu arc. Okay, daripada front lah. Okay, satu. Okay, satu lagi dekat sini. Sama juga. Okay, so saya nak buat surface lah, menggunakan apa, sekejap saya tambah satu lagi. Okay, kat sini ada satu lagi lah. Okay, so yang kat sini kita akan guna kita guna edge yang ni. Kalau kat sini ada curve kan. Okay, saya delete lah curve ni. Okay, kita nak guna edge ni sebagai rujukan kita. Okay, kita pilih command tadi, 2, 3, 4 edge curve. So pilih lah 1, 2, 3 dan edge ni. Okay, so tu dia terus jadi. So dia akan cantum lah. Dia akan cantum dengan edge tu. Okay, so katakanlah saya cantumkan ni. Saya cantumkan ni dengan ni dengan ni. Boleh tak? Saya pun tak pernah cuba sebenarnya. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi macam tu. Alright. So tu contoh lah. Contoh 2, 3 edge. Biasanya benda ni kita buat dah dekat peringkat detailing lah. So mungkin kita dah trim certain surface tu, dan kita nak top up balik kan. So kita akan guna command ni. Okay, then kita nak tengok command
patch. Okay, patch ni kalau kamu ada lubang lah, bila satu lubang, dan lubang tu bukan planar, dia curvy sikit lah. So contoh macam ni lah. Okay, saya nak tebuk lubang, saya ada buat lubang kat sini dan saya nak tampal. Okay, saya ambil yang ni saja. Okay, daripada top saya buat shaded. Okay, saya akan buat satu lubang kat sini, bentuk ellipse lah contoh. Okay, ni contoh je lah. Okay, so ada curve itu, saya split. Okay, sini saya delete. Okay, now dekat sini ada lubang, kan? Ada lubang macam tu. Tapi saya tak nak dia berlubang, saya nak dia ada satu surface. So mungkin ada tujuan awak nak buat macam apa, lekuk jari ke kan, macam dekat hand, dekat apa, gear knob ada lekuk jari kan. So awak potong, ada tinggal lubang macam ni. So awak boleh guna command patch ni, patch. Okay, awak boleh guna command patch. Awak pilih bibir lubang ni dan tekan enter. Okay, so dia akan keluar spek awak nak. So boleh kurangkan. Tu saya kurang kepada 5. Yang ni pun saya kurang kepada 5. And then saya boleh tekan preview. So dia akan jadi macam tu. Okay, atau awak nak kurangkan lagi kepada 2 preview. So dia akan jadi macam tu. Okay, so kat situ dia akan tampal lah. Dia akan tampal. Dia akan cuba sedaya upaya untuk sama dengan apa yang awak nak buat. Okay, oh silap, patch, enter. Okay je dulu. Macam ni saya buat tinggi 10. So maksudnya lagi banyak control point saya lah. Okay, so let's say kata awak nak buat adjustment sikit lah kan, nak dia berbonjol lagi, tu awak boleh on dia punya control point kat sini. So kat sini awak boleh adjust lah. So dia akan follow lah. Mana ya, ni. Okay, so contoh saya ambil semua top ni dan saya move. Okay, and then pun saya move. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia jadi bonjol lah. Dia jadi berbonjol macam tu. So tu freeform lah. Ni dia freeform lah. So tu kita boleh adjust lah dalam patch. Biasanya kalau ada satu bahagian tu kita nak buat dia lain kan, so kita kena potong lah. Kita kena potong ataupun kita buat baru lah. So dalam hal ni saya buat baru. So saya tambah control point dia. Okay, so tu penggunaan patch. So patch ni kalau ada lubang-lubang kan, awak nak tampal, boleh guna patch. Okay, and then lagi kita ada surface from planar curve. Okay, planar curve ni something yang straight. Okay, macam ni. Saya delete Okay, yang ni bukan planar. Sebab apa? Sebab dia ada tinggi, ada rendah. Walaupun daripada pandangan macam ni dia planar, daripada pandangan satu arah dia planar, tapi di sini dia tak planar lah. Kita tengok dia ada rendahan. So kalau kita cuba guna dan select kat sini, dia tak akan jadi. No face were made, curve must be close and planar. Planar tu maksud dia flat. Contohnya macam ellipse saya lukis kat bawah ni. Ni planar sebab dia daripada tepi dia flat lah. So saya select, saya tekan enter. So automatically dia akan buat satu surface. So biasa benda-benda macam ni kalau kamu dah lukis daripada 2D drawing, kamu nak jadikan dia curve, boleh jadikan dia surface, boleh guna ni lah. Okay, so contoh saya ambil contoh lain lah. File, open, no, Dropbox, TF, pen holder, clock. Boleh lah. Okay, contoh macam ni, saya ada logo Malaysia Police ni. Saya ambil yang ni. Okay, so ni contoh logo yang dah planar lah. Kalau dia straight lah. So contohnya kita nak jadikan dia curve, jadikan dia surface tapi tak ada thickness. Tak ada thickness, kita cuma guna command planar. Kita boleh type planar srf. So automatically dia akan buat lah. Yang mana dia detect sebagai close tu dia akan buat. So yang tertinggal ni kamu boleh buat kemudian. Macam ni boleh juga.
Ini juga. So maksudnya tak ada masalah lah. So semua tu dia dah buat. Dia dah buat dia punya surface. Okay, so itu satu. And then apa lagi Okay, sebab saya jarang guna yang dalam ni, banyak sangat, saya guna sikit-sikit je. Okay, siapa saya guna ni balik. Okay, and then kita ada loft dah belajar. Jadi surface from network of curve. Yang ni bila kamu ada banyak lah, ada banyak, dia macam loft. So kita cuba buat. Saya buat cascade satu. Okay. Okay. Okay, saya susun je. Okay. Okay, and then kita guna surface from network of curve. 1, 2, 3, enter. Okay, saya cuba buat. Saya pun tak pernah guna ni sebenarnya. Okay, dan kita cuba network of curve. Select curve ini, enter. Select first curve, enter. Saya pun tak ready buat. Okay, so dia jadi macam tu. So ni A, B dan C lah. So boleh tambah satu lagi kat sini kot. Saya cuba. Ni memang jarang saya guna ni. Okay, so contoh jadi macam tu lah. Kita cuba So yang tengah ni tak ada lah, abaikan. Kita cuba lagi sekali. And then select curve in network. Okay, yang ni, enter. Okay, macam tu jadilah 4. Okay, and then tekan enter. Okay, kalau kita buat semua jadi apa? Okay. Okay, kalau kita buat tu dia semua jadilah. Semua dia follow. Sekejap saya tekan cell CRV. So dia follow. Dia macam loft tapi dia ada penutup. Dia penutup. So yang ni kalau kamu nak buat mudguard ke, kamu nak buat curvature kereta punya fender, sangat sesuai lah guna command ni. Okay, so part of, kalau nak pakai loft tu pun boleh juga. Tapi macam loft, kalau kita loft, kita cuma boleh ambil yang satu straight line ni je. Contoh saya loft. Kalau kita nak kat ujung ni, macam bersegi ni, so macam saya akan daripada atas ni, saya akan split. Command split, saya enter. So yang ni je lah saya nak. So yang tu je lah saya nak. Yang tu saya tak mau. So saya visibility. Okay, so yang ni je lah. Lebih kurang macam tadi, tapi dia banyak kerja. Okay, kalau compare dengan kita buat macam ni, kita ambil network of curve ni, select semua, enter. Dan awak boleh adjust lah, nak position dia loose ke ataupun tangency ke kan. Boleh. So dah banyak. Jadi dia dah potong siap-siap lah, compare dengan yang tadi kan. Saya lupa buat tunjuk yang tadi. Okay, kalau saya buat loft. Okay, potong. Okay, potong. Ni tak, ni tak mau, ni tak mau, ni tak mau. Okay, saya hide dulu. And then saya buat network curve tadi, select all, enter. Okay, and then saya show. Okay, kalau tengok rupa dia hampir sama. Tapi dia ada loft, dia lembut lagi lah. Yang ni dia tight sikit, dia ketat, dia follow macam straight
bila kita loft kita buat straight kan, dia jadi lebih kurang macam tu. Tapi kalau kita lihat dia punya perbezaan tu tak jauh. Okay, basic shape sama. So ada sikit lah curvature yang berbeza dengan loft. Ni loft dia lembut lagi. Dia tengok loft dia macam curvature, yang ni dia bersegi sikit lah. Sebab apa, network dia stop bucu kan. Dia jadi macam tu lah. Okay, tu network. So biasanya kalau kamu nak buat fender kereta, fender kereta, contoh macam fender kereta. Okay, fender kereta kat sini. Yang ni. Okay, kalau kamu ada idea untuk buat dia punya curvature, terus contoh saya split. Okay, then saya Okay, so macam case tadi, saya ada network dia, macam ni design dia. So biasanya yang ni kita lukis based on kata pinggir-pinggiran design kita yang mana tertinggal-tinggal tu kan. Macam kita tahu kita nak ada sampai sini, tapi kita nak cuba kontrol. Okay, so macam ni samalah. Saya pilih, dan kita buat. Tak nak pula jadi. Okay, saya join dulu. Okay, cuba Okay, dia akan jadi macam tu lah. So sama tak dengan yang tadi? Kita akan tengok. Kita tengok sama lah. Tengok sama. So tu kalau kamu ada satu yang kamu tahu kat sini lah. So biasanya kita draw curve, set of curve macam ni kan. Biasanya atas agakan kita dululah. So macam ni jadilah. Okay, so contoh macam mana kita buat network curve. Okay, lagi yang ni adalah buat plane lah. Buat plane. So nak benda-benda plane kan. Contoh macam rectangular plane macam tu kan. So tak penting sangat lah yang ni. Kamu boleh tekan-tekan sendiri. Macam tu lah plane. Ni samalah, ni vertical, menegak. Okay, ni adalah cutting plane. Ini adalah picture plane. Okay, jadi extrude straight. Yang ni extrude along curve. Command extrude. Ni semua extrude lah. Yang ni adalah ribbon. Yang ni pula adalah extrude curve normal to surface. Okay, saya cuba buat yang apa, ribbon. File new. No. Okay, saya pun tak pernah guna ribbon ni. Okay, kita cubalah. Basically macam cuba sama-sama lah, explore kan. Saya pun jarang guna ribbon. Okay, then macam tu, buat lurus je lah. And then kita ambil sini, kita go for ribbon. Select curve to ribbon. Select side to offset. Okay, boleh pilih. Saya ambil 10, 20, 100 lah. Okay, then enter. Okay, nampak? Dia terus jadi ribbon lah. Shaded. Dia terus jadi satu surface. So dia memudahkan kerja kamu. Tak payah nak apa. Lagi tu kamu boleh buat macam ni. Kamu offset 100. And then kadang-kadang kita buat loft macam ni. Tak jadi pula. Jadi buat loft. So basically yang tadi tu dia terus buatkan untuk kita tu ribbon lah. So saya pun tak pernah guna function tu. Mungkin nanti kamu tengah buat projek, tiba ada jumpa keperluan, boleh gunalah. And then ni sweep 1, sweep 2, revolve. Okay, revolve sama. Mana-mana revolve sama, tak salah saya. So daripada front, okay, profile.
1, 2, 3, enter. Okay, line. Okay. Okay. Okay, kalau dalam Rhino ni sama juga, kena tutup lah. Okay, kalau tak tutup macam tadi saya tutup kan. So bila kita revolve, mana? Ini kita revolve. Kita revolve, select curve to revolve, enter, and then start revolve, pilih titik tengah. Ni pilih axle ya. So ni begitulah, kita nak ke pusing macam ni kan. And then kita masuk angle start dengan kosong. Revolution kalau nak penuh 360, kalau nak separuh 180. Ikutlah, kadang-kadang kita nak penuh kan. Macam ni saya buat penuh. Okay, so what happen, bawah tu saya ada lukis dia punya profile. Okay, profile macam tu kan. So automatically dekat bawah dia buat surface lah. Dekat atas tak ada, so dia jadi terbuka. So ni kalau nak design pasu boleh lah. Okay, design pasu ke, ataupun kamu nak design tombol gear knob tu kat bawah tu ada lubang untuk masuk dia punya batang mesin kan. So nak tinggalkan ruang kosong, tak payah lukis. So boleh tinggalkan empty macam ni. Okay, tu revolve lah. Lagi kita ada apa? Drape. Drape ni jangan pakai lah. Saya pun tak tahulah function dia apa kan. Tapi contoh drape tu, saya ambil drape. Okay, drag a window to drape macam ni. Okay, so what happen, dia jadi macam kain. Ni dia jadi macam kain, dia akan tutup benda ni. Okay, kalau benda tu ada penutup dia macam tu kan. Saya cuba rotate je rotate. Okay, so basically dekat sini ada penutup lah. Okay, now kita ambil drape. Mana tadi drape ni? Hilang pula. Okay, drape. And then drag window macam tu. Pup, dia jatuh. So kalau tengok, itulah tinggal dia. Dia tutup macam tu. Okay. Boleh adjust tak? Auto spacing, spacing file, auto detect max depth, yes. Spacing mungkin satu higher. Kalau saya buat 20 jadi apa? Okay, saya pun tak pernah guna drape ni. Saya pun tak pastilah function dia apa. Dia jadi dia jadi macam malas. Spacing 1. Ni lagi halus lah. Kamu tengok dia punya point ni lagi halus. Saya pun hingga hari ni saya tak pasti apakah function drape ni. Okay. Nak kata dia trace, tak trace juga. Kalau tengok rupa dia tak sama pun dengan cawan kita. Adalah sikit tapi tak sama lah. Tak sama. So biarkanlah dia menjadi misteri. Kita tak gunalah benda ni. Tapi nak tahu, saya tunjuk je lah. And then kat sini ada hide field from image. Yang ni daripada image. Ini surface from point grid. And then yang ni developable loft from to curve. Okay, saya cuba. Kita cubalah. Yang ni pun saya jarang guna. Okay, developer drop. Okay. Ctrl C, Ctrl V je lah. Okay, nak nampak beza saya alih sikit lah. Okay, developable loft from to curve. 1, 2. Okay, then jadi macam tu je lah. Macam straight line je. Saya pun tak pasti kenapa. Okay, boleh control point kot banyak. Sama je. Saya pun tak sure kenapa. Better kita guna loft macam biasa je lah. Okay, then kita buka surface tu. So dekat atas ni ada editing. Yang editing ni memang khas untuk surface lah. Kalau kamu ada nak fillet surface, contohnya sekejap, saya lukis satu design. Okay, extrude curve. Okay, kat sini kita pergi surface tool. Dekat sini fillet surface. So pilih surface 1, surface 2.
Okay, tak jadi. Dia tak jadi lah. Sebab yang ni dia cantum. Kalau saya explode dia 1, 2, kita boleh kot. Kita cuba sekejap. Radius ni saya besarkan ni, bagi nampak 10. First surface, second surface. Okay, baru jadi. Dia kena berasingan lah, baru dia jadi. Okay, sama juga. Kamu boleh radius 40. 1, 2. Okay, so dia akan jadilah. Tapi satulah, fillet dalam Rhino ni tak cantik sangat biasanya. Okay, dan kat sini ada extend surface. Okay, contohnya kita nak buat lebih lah. Jadi design macam alamak nak split, tapi tak cukup. So kita akan boleh extend lah. Klik ni, kita boleh tambah. So dia akan panjang lah. Yang kat sini adalah chamfer. Samalah chamfer 1, 2. Alamak kecil. Buat 40,40. Okay, 40,40. Okay, 1, 2. So dia akan chamfer untuk kita lah. And then ada variable radius. Ni untuk dalam lah. Seperti kat dalam ni, ini adalah blend surface. Okay, contoh kita ada 2 surface macam ni, tak bercantum. Okay, kita cuba tekan blend. 1, 2, enter. So dia akan create untuk kita lah. Macam tu dia jadi apa? Dia jadi fillet kan. So kamu boleh buat jadi tangency pun boleh. Ataupun kita boleh ubah lah. Okay, ataupun nak buat G3, G4. So dia akan jadilah. Okay. Okay. So dia macam tu. So dia blend. Masuk blend ni dia cuba cantumkan seperti seadanya lah. So macam fillet lah. Dia macam fillet, tapi kamu boleh kontrol bentuk dia lah. And then ni offset surface. Ni offset surface. So ni adalah surface kosong. Kamu boleh offset, let's say nak besarkan atau nak kecilkan. Okay, kamu boleh set solid atau non solid. Okay, kalau contoh so distance ni saya buat 10. Enter. Okay, solid tu saya buat no. And then saya both side ni maksudnya luar dalam lah. Dalam dia akan extrude lah. Dia akan offset, silap. So both side saya buat no dulu. Flip all. Okay, flip all ni untuk ada panah ni. Kalau kamu tekan, dia akan terbalik. Dia akan pergi ke dalam. Kamu tekan, dia akan pergi keluar lah. Kalau kamu buat both side, dua-dua sama lah. So sini both side saya off. So saya buat dia keluar, saya tekan enter. Okay, kalau tengok kat sini dia ada di 2 lah. Ni 1, ni yang original. So jarak ni adalah 10 dan tidak solid. So ni surface lah. Kadang-kadang kita macam nak resize kan, kita guna offset surface. Okay, tapi kalau kita nak buat thickness, kita offset surface, enter. Solid saya buat, yes. Saya buat flip all ke dalam. Okay, saya tekan enter. Okay, kalau tengok dia ada thickness lah, ada wall kat sini. Jadi 1 unit. Sama juga, sini pun boleh juga. Orientation ni saya buat dia ke dalam. Nak tukar, klik je dekat situ, dia akan pergi tu ke dalam. Kalau nak betulkan balik, tu klik saja. So klik sini lah, sebab dia ke dalam. Enter. Okay, lama sikit dia akan klik. Okay. So dia dah akan klik lah kat situ. Okay, and then saya buat yang dalam ni. Tengok anak panah ni lalu ke mana. Boleh tekan, betulkan. Kalau tengok dia dah masuk lah. Tu nampak tu dia thickness. Ni pun ada thickness. So semua ni dah ada thickness. Tu contohlah nak buat thickness. Alright, lagi kat sini ada ni apa ni? Variable offset of surface. And then ada yang ni ada direction lah ni. Yang ni jarang kita guna lah. Ni symmetry. And then ada rebuild. Okay, rebuild ni kita nak repair lah. Kadang-kadang kita ambil daripada file lain kan. So kita tak suka dia punya nilai ISO spam ni, kita nak rebuild balik, kita guna menu ni. Okay, ini nak fitting lah. So yang ni tak payahlah, ni kita tak sampai level nak buat detail sangat. And then kat sini ada trim, untrim. Ini make uniform.
And then ni mostly editing. Dan kat sini adalah curvature analysis. Dan ada draft angle, ada environment map, zebra analysis. Ni capture view lah, tak ada apa pun. Okay, contohnya saya buka kereta balik. No. Okay, so kita boleh analysis. Contohnya curvature dekat sini. Okay, ada enter. So kat sini dia akan keluar tahap curvature lah. Kalau tengok hijau, maksud hijau ni curvature dia okey lah, tak ekstrim sangat. Okey, kalau kita tengok yang ni pula, pun sama. Okey, tapi let's say dekat celah ni, semua okey lah, dia level kosong. Kamu boleh auto range. Okey, kalau kita tekan auto range, dekat sini dia jadi, nampak dia curvature dia negatif lah. So especially macam kawasan-kawasan macam ni kan. Okay. So maksud dia kat sini, ni ekstrim lah. Ni terlalu ekstrim. Yang hijau ni maksudnya okay, just nice. Yang biru ni dia terlalu negatif lah. Okay, so sama macam ni lah. Ni okay. Maksudnya dia tak berapa mengganggu lah. Okay, so kita boleh tengok continuity dia. Okay, sampai ujung tu lah saya ambil. Okay, so yang hijau tu normal lah. Yang ni negatif lah, dia terlalu in depth. Yang ni terlalu tegang lah. Okay, so yang ni pun kita tak adalah guna sangat. Tak sampai level awak lagi lah nak guna ni. Okay, and then kita ada analyze, surface, zebra. Okay, saya ambil semua, enter. Okay, zebra ni lambat sikit. So zebra ni kita nak tengok lah continuity surface tu. Cantik. Okay, so kat sini ada zebra punya option. Kat sini kita boleh tengok lah. Ni dia berat sikit lah. So dia berat sikit sebab dia dalam mode analysis lah. Tengok jadi benda lah tu. So kalau kamu tengok daripada sini, kat sini ada nampak dia ada bumpy sikit lah, sebab kat sini ada parting line. So kat sini dia masuk balik dengan lampu, dia masuk balik, kat sini dia lari. Nampak ni? Ni dia lari lah. Dia lari jauh ni. Sebab yang ke depan ni hampir elok kan. So yang ni kita tak belajar lah. So padam. Ni pun padam. Okay. So itu pasal perkara lain tentang surface lah yang kita akan tengok sikit-sikit lah. So mungkin masa kita buat projek, saya nak apa, kamu nak buat tu, kamu cek saya tak boleh buat macam ni kan. So kita tengok lah komen-komen yang extra ni. Kadang-kadang dia boleh membantu kes-kes kamu. Jadi biasanya dalam kelas kali ni kita akan tengok different person akan ada different struggle lah. So kat situ penting kita nak tahu komen apa kita nak guna. Okay, that's all for this video. Nanti saya akan upload another video tentang layer management pula.